Assalamualaikum kepada pensyarah Dr. Rahina Asma. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan bertajuk Malaysia Airlines Berhad. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Maisarah binti Abdul Rahman, Muhammad Syarim bin Zulkifli, Muhammad Firdaus bin Huzaini, Muhammad Khairul Razi bin Ramli dan saya sendiri Syarifah Mariam binti Said Khalid. Malaysia Airlines Berhad adalah syarikat induk bagi Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia dan salah satu syarikat penerbangan yang paling pesat berkembang di Asia. Dari perkhidmatan udara kecil yang bermula dengan Twin 8-seater engine Air Speed Consul pada tahun 1937 dan mula berkembang menjadi syarikat penerbangan yang memenangi pelbagai anugerah dengan lebih daripada 100 pesawat serta berkhidmat untuk lebih daripada 114 destinasi merentasi 6 benua. Pada 2 April 1947, Malaysia Airways Limited telah menaiki penerbangan komersial pertamanya sebagai syarikat penerbangan nasional. Dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1963, syarikat penerbangan ini menukar namanya kepada Malaysia Airlines Limited. Dalam masa tempoh 20 tahun, Malaysia Airlines Limited berkembang daripada pengendali pesawat tunggal dalam sebuah syarikat dengan 2,400 pekerja dan mengendali pesawat menggunakan jet Command 4 terkini dan 6 F-27, 8 DC dan 2 perintis. Pada tahun 1973, Malaysia Airlines Limited dinamakan semula sebagai Sistem Penerbangan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysia Airlines. Syarikat penerbangan ini memegang rekod perkhidmatan yang panjang dan amalan terbaik kecemerlangan setelah menerima lebih daripada 100 anugerah dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Berikut adalah antara anugerah yang berjaya mereka miliki. Visi Malaysia Airlines. Ia merupakan sebuah syarikat penerbangan yang unik, terkenal dengan sentuhan peribadi, kehangatan dan kecekapannya. Seterusnya, untuk menjadi pembawa nilai 5 bintang dunia dan untuk menjadi airlines yang cekap serta mampu pergi melampaui jangkaan. Manakala misi airlines pula adalah untuk menyediakan perkhidmatan pelancongan udara dan pengangkutan yang berada di antara yang terbaik dari segi keselamatan dan menepati waktu. Seterusnya, menjadikan pembawa pelayanan terkemuka bagi industri syarikat penerbangan dari segi keselamatan, kecekapan dan perkhidmatan yang berkualiti serta menjadi syarikat penerbangan yang menguntungkan. Manakala objektif syarikat adalah untuk memiliki tahap keselamatan tertinggi, memenuhi keperluan undang-undang, operasi dijalankan dengan cara yang paling cekap, menuju ke arah pengurusan cost structure dan keupayaan untuk memeta kecekapan dari setiap kawasan operasi. Untuk slide seterusnya, saya serahkan kepada ahli-ahli kumpulan untuk melaksanakan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maisarah binti Abdul Rahman, nombor matrik 252230. Isu dan permasalahan yang dihadapi antaranya ialah pengurusan yang tidak cekap. Pada tahun 2014, syarikat penerbangan masih mempunyai lebih daripada 19,500 pekerja yang mengendalikan armada 108 pesawat, manakala Singapore Airlines mengendalikan 103 pesawat dengan 5,000 kaki tangan yang lebih sedikit. Di bawah perjanjian kolektif dengan kesatuan, syarikat penerbangan hanya membenarkan juruterbangnya untuk terbang semaksimum sekitar 800 jam setahun. Ini menyebabkan syarikat penerbangan perlu menggunakan lebih banyak juruterbang daripada keperluan yang sebenar, yang merupakan sebab-sebab yang lebih pekerja diperlukan untuk mengendalikan jumlah pesawat yang hampir sama. Ringkasnya, ini menyimpulkan bahawa Singapore Airlines mempunyai kecekapan operasi yang lebih baik kerana kurang pekerja diperlukan untuk melaksanakan tugas yang sama. Menggunakan lebih banyak sumber ekonomi menunjukkan kos operasi Malaysia Airlines adalah lebih tinggi. Selain itu, pasukan pengurusan telah menandatangani kontrak 25 tahun dengan Brahim's Catering, syarikat penerbangan yang menyediakan catering dalam penerbangan. Bahkan jika Malaysia Airlines kehilangan wang, mereka tidak
mereka tidak dapat mengurangkan perbelanjaan dengan mencari alternatif yang lebih murah kerana penamatan akan membawa kepada pelanggaran kontrak, pengurusan kos yang lemah di kawasan lain seperti perancangan penyelenggaraan, pembaikan dan laluan udara juga membawa kepada prestasi Malaysia Airlines yang lemah. Selain itu, masalah pengurusan kewangan antaranya ialah gaji tinggi yang dibayar kepada warga asing pengurusan termasuk CEO, ketua pegawai operasi dan pegawai komersial yang berjumlah ratusan ribu ringgit sebulan juga merupakan sebab syarikat penerbangan itu kerugian. Biasanya, pengurusan syarikat penerbangan cenderung untuk mencadangkan pemotongan gaji dan mengecilkan allowance. Tetapi, sebagai MAS adalah salah satu majikan terbesar di Malaysia, adalah sukar untuk mereka mengurangkan allowance berlebihan dan faedah pekerja luar biasa. Selain itu, pembelian pesawat Airbus 380 sebagai pelaburan yang buruk kerana mengakibatkan aliran keluar tunai yang buruk. Ini adalah kerana pengeluaran bahawa pesawat tertentu masih di peringkat percubaan dan membuat syarikat berhadapan dengan pelbagai masalah. Malah Malaysia Airlines juga mempunyai pesaing kukuh dalam kedua-dua penerbangannya, domestik dan antarabangsa. Malaysia Airlines lemah ketika bersaing dengan AirAsia di laluan domestik kerana AirAsia sering menawarkan tambang yang lebih rendah berbanding Malaysia Airlines, mengakibatkan mereka kehilangan pelanggan. Malah majoriti pelanggan Malaysia Airlines adalah pelanggan penerbangan antarabangsa. Walau bagaimanapun, pesaing seperti Thai Airways dan Singapore Airlines juga menyediakan kualiti yang baik dan tambang yang sering lebih rendah. Dalam kes ini, pelanggan cenderung pilih penerbangan dengan tambang yang lebih rendah tetapi kualiti perkhidmatan yang sama. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syarif Zulkifli, nombor metrik 252289. Okay, kali ini saya akan menerangkan tentang 4 faktor berkaitan tentang analisis PES Malaysia Airline Berhad ataupun MAS. Okay, pertama kita akan lihat tentang faktor politik. Okay, faktor politik adalah penting untuk memastikan pertumbuhan industri penerbangan di Malaysia. Okey, dengan persekitaran yang harmoni dan aman, ini menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang terkenal dan popular di dunia. Okey, selain itu juga Malaysia yang mana terdiri daripada kepelbagaian etnik dan budaya menjadi faktor kepada kedatangan pelancong ke Malaysia. Okey, keputusan perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program cukai, undang-undang gaji minimum, dasar pencemaran hak dan harga dan juga banyak tindakan lain telah wujud untuk melindungi pekerja, pelanggan, orang awam dan juga alam sekitar adalah kekangan kepada faktor politik. Okey, kedua adalah faktor ekonomi. Okey, di mana walaupun terdapat persaingan sengit dalam industri penerbangan, Malaysia Airline Berhad ataupun MAS telah melancarkan promosi tambang rendah setiap hari, di mana MAS telah menawarkan maksimum 30% daripada jumlah tempat duduk bagi setiap penerbangan yang merupakan faktor tidak terjual sebanyak 70% bagi setiap penerbangan dengan kos sifar. Ini tidak termasuk secas bahan api, yuran pentadbiran dan juga cukai lapangan terbang. Ini telah dibuat oleh MAS untuk menarik lebih ramai pelanggan menggunakan perkhidmatan mereka di rantau ini. Okey, melalui peningkatan pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi, ini akan membawa lebih ramai orang untuk menggunakan perkhidmatan udara seperti pesawat. Okey, pemulihan ekonomi global juga akan meningkatkan pertumbuhan dalam faktor beban. Okey, jika kita lihat pada suku keempat 2009, MAS dilihat telah kembali kepada keuntungan operasi dengan keuntungan sebanyak 3.8 juta ringgit Malaysia. Okey, jika kita lihat apabila global menghadapi kegawatan, lebih ramai orang akan lebih suka menikmati penerbangan dengan kos yang lebih rendah. Okey, yang ketiga adalah faktor sosial. Okey, faktor sosial adalah elemen yang mana terdiri daripada kepercayaan, nilai, sikap pendapat dan juga gaya hidup seseorang.
akan mempengaruhi persekitaran luaran yang kukuh seperti budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan dan juga etnik. Kempen-kempen yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan sudah tentu akan membantu merancangkan industri pelancongan dan juga penerbangan di Malaysia. Orang awam dilihat lebih suka melancong melalui udara kerana ia dilihat lebih mudah. Perubahan gaya hidup rakyat Malaysia juga akan membantu pertumbuhan industri penerbangan di Malaysia. Dengan peningkatan pendapatan dasar kasar negara bagi setiap modal, Malaysia menjadi lebih berpatutan untuk menjadi sebuah destinasi pelancongan dengan menggunakan perkhidmatan udara seperti pesawat. Faktor yang keempat pula dan faktor terakhir adalah faktor teknologi, di mana Malaysia Airlines Berhad ataupun MAS telah menyediakan perkhidmatan dalam talian untuk menempah tiket penerbangan dengan tempahan hotel, penyewaan kereta, membeli kereta api dan juga insurans perjalanan. Pada tahun 2009, MAS telah melancarkan atau melaksanakan sistem perkhidmatan penumpang iaitu PSS. PSS adalah bertujuan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang mana lebih cepat, pembelian dalam talian lebih cepat dan juga pilihan penembusan batu dalam talian dan juga perkhidmatan baru. MAS juga telah memperkenalkan MAS Holiday. Promosi dalam talian adalah untuk pelanggan menempah tiket percutian dalam talian. MAS menaik taraf juga sistem hiburan dalam penerbangannya dengan sistem Matsushita 3000i pada Boeing 747 dan juga Boeing 777. Sistem ini telah mendigitalkan media audio dan juga video atas permintaan, termasuk permainan baru, SSF, SMS dan juga maklumat penerbangan interaktif pada semua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fida bin Ahmad Zaini, nombor metrik 252302. Pada hari ini saya akan menerangkan SWOT analisis untuk Malaysian Airlines. Analisis kekuatan yang ada pada Malaysian Airlines adalah, yang pertama adalah pengiktirafan jenama yang kukuh. Malaysian Airlines secara konsisten telah mewujudkan standard perkhidmatan yang tinggi dalam segmen perniagaan dia. So, jenama Malaysian Airlines sendiri adalah sangat kukuh. Kedua adalah personal, iaitu kru kabin Malaysian Airlines yang mempunyai kru kabin yang menjaga, yang memberi wakil hospitality dan kemesraan Malaysia. Malaysia Airlines telah memutuskan untuk menggunakan slogan Going Beyond Expectation pada tahun 2007 untuk menjenamakan dirinya di peringkat antarabangsa dengan mempromosikan kecemerlangan perkhidmatannya. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah pengurusan. Pengurusan pasukan yang merupakan satu perkara yang penting dalam macu perkhidmatan yang terbaik yang diberikan oleh Malaysian Airlines. Kekuatan yang keempat adalah pesawat yang digunakan adalah pesawat yang terbaru, iaitu terdapat 5 jenis pesawat yang semuanya adalah yang terbaru daripada Boeing. Kemudian kita lihat pada kekuatan keuangan, satu lagi sumber kekuatan di dalam Malaysian Airlines yang keupayaannya untuk merubah kerugian kepada keuntungan. Kemudian kita lihat kepada kelemahan yang terdapat di dalam Malaysian Airlines. Yang pertama, Malaysian Airlines ni dia punya margin keuntungan dia adalah rendah. Walaupun pertumbuhan hasil dia yang kukuh, Malaysian Airlines telah mencatatkan margin yang rendah. Yang margin yang rendah ini berpunca daripada margin operasi yang terlalu tinggi. Maka margin keuntungan bersih syarikat tu adalah di bawah purata industri. Kemudian kita lihat kepada kelemahan yang kedua, iaitu kaki tangan. Ketidakcekapan pekerja merupakan penyumbang utama kepada kerugian 1.3 bilion Malaysian Airlines pada tahun 2005.
Tetapi kelemahan ini telah diatasi dengan pertukaran pengurusan yang baru. Kemudian kita lihat kelemahan yang ketiga, iaitu kewangan. Kewangan ini walaupun berjaya dipulihkan pada tahun 2007, prestasi kewangan tu dia lemah pada 2005 dan prestasi kewangan ni terjejas dan kerugian ini terbukti dalam kerugian suku pertama 2011 sebanyak 237 juta ringgit. Kemudian kita lihat analisis peluang. Peluang yang ada di dalam industri penerbangan ni adalah sangat kurang, iaitu persaingan dia amat rendah. Jadi peluang untuk mendapatkan kos rendah untuk penerbangan adalah salah satu peluang yang patut dibuat oleh Malaysian Airlines. Kemudian kita lihat kepada peluang yang kedua, iaitu pelancaran Firefly. Firefly adalah syarikat penerbangan komuniti kos rendah baru yang kini menawarkan 14 penerbangan mingguan ke Kota Baru, Kuantan, Kuala Terengganu dan Langkawi serta 7 penerbangan lain, iaitu ke Phuket, Koh Samui, iaitu dari Pulau Pinang. Kiranya Malaysia Airlines ataupun Firefly, anak syarikatnya, merupakan salah satu-satunya penerbangan yang menghubungkan 3 destinasi pelancongan popular di Thailand daripada Malaysia, iaitu daripada Pulau Pinang. Kemudian kita tengok peluang yang ketiga, iaitu memperluaskan trafik penumpang di Asia Pasifik. Malaysian Airlines ni dia bersifat berpandangan jauh, iaitu melihat industri pelancongan ataupun penerbangan ini mampu menarik perhatian ramai pelancong-pelancong luar dan peluang untuk menambahkan penumpang daripada di serata benua Asia Pasifik. Peluang yang keempat adalah pesawat yang lebih baik. Malaysian Airlines telah memperoleh pesawat yang cekap bahan api. Jadi pesawat ni membantulah dari segi kos pengurusan Malaysian Airlines. Kemudian peluang yang kelima yang ada di dalam Malaysian Airlines adalah meningkatkan trafik kargo. Terdapat peningkatan trafik kargo di negara-negara Asia Tenggara. Peningkatan permintaan ini didorong oleh pertumbuhan industri, iaitu permintaan import dan eksport. Jadi mas kargo ni digunakan untuk khusus untuk menghantar kargo ke luar negara dan daripada luar negara untuk masuk ke dalam Malaysia. Kemudian kita tengok peluang di dalam pelancongan perubatan dengan usaha kerajaan Malaysia yang mempromosikan Malaysia sebagai pelancongan perubatan. Malaysia Airlines kini sedang mempromosikan pakej-pakej penerbangan ataupun pakej perubatan untuk para pelanggan-pelanggan di luar negara. Kemudian kita lihat analisis daripada ancaman, iaitu threat, ancaman yang unsur-unsur dari luar organisasi yang boleh memberi kesan negatif kepada Malaysian Airlines. Yang pertama adalah ekonomi. Kesan ekonomi akan menjejaskan setiap perniagaan dalam setiap aspek. Jika ekonomi berada di dalam krisis ekonomi, akan menjejaskan seluruh perniagaan di seluruh dunia, termasuklah Malaysian Airlines. Yang seperti mana kita tahu, Malaysian Airlines mengalami ketidaktentuan pertamanya semasa krisis ekonomi Asia 1997, iaitu kerugian sebanyak 260 juta bagi tahun kewangan tersebut. Kemudian kita tengok ancaman yang kedua, iaitu saingan. Jelas sekali Malaysia Airlines bukan satu-satunya penerbangan yang wujud di kawasan Asia Timur. Pertandingan dari semua sudut, daripada syarikat penerbangan lain daripada negara jiran kita, iaitu Thai Airways, Singapore Airways dan syarikat penerbangan tabang rendah yang lain seperti yang baru muncul seperti Jet Air dan juga Air Asia. Kemudian kita tengok
ancaman yang seterusnya iaitu persaingan sengit. Malaysian Airlines yang mempunyai skala operasi global menghadapi persaingan sengit daripada kedua-dua syarikat penerbangan taman penuh domestik dan kos rendah. Persaingan khususnya yang datang daripada Timur Tengah, China dan India. Syarikat penerbangan kos rendah lain juga membuat penerbangan sewa bermusim. Daya saing dalam pasaran boleh mewujudkan tekanan margin dan pendapatan keseluruhan kumpulan yang tidak stabil. Kemudian kita tengok ancaman daripada keganasan dan pergolakan politik. Keganasan dan menyebabkan peralihan dalam pelancongan, menurunkan dan menjejaskan keyakinan terhadap agensi penerbangan. Kemudian pergolakan politik juga membuatkan orang tidak percaya kepada syarikat penerbangan negara, kerana MAS kita tahu dia adalah salah satu syarikat yang dilabur di bawah syarikat GLC Malaysia. Kemudian ancaman teknologi. Syarikat penerbangan akan sentiasa mencari cara yang lebih baik untuk meningkatkan perkhidmatannya dan dengan mendapatkan teknologi terbaik. Maka Malaysia Airlines perlu terus melabur dalam teknologi untuk mengekalkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ancaman yang seterusnya adalah peningkatan harga bahan api jet. Peningkatan harga bahan api ini akan berlaku membuatkan kos pengurusan setiap penerbangan itu akan meningkat dan akan menjejaskan harga tiket penerbangan yang dikenakan kehadap pelanggan. Kemudian ancaman yang terakhir adalah turun naik mata wang asing. Turun naik dalam inflasi dan kadar faedah juga boleh memberi kesan ke atas kadar pertukaran antara dua mata wang. Walaupun strategi pengurusan risiko kumpulan tetap terdedah dengan risiko mata wang asing yang boleh membawa kepada penurunan pertumbuhan barisan teratas dan memberi tekanan kepada margin kumpulan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairul Razi bin Ramli, nombor metrik 252494. Saya akan menerangkan berkaitan dengan cadangan strategik. Terdapat dua cadangan strategik yang dapat digunakan, iaitu strategi meningkatkan pengurusan krisis dan kedua strategi untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Yang pertama, strategi meningkatkan pengurusan krisis. Malaysia Airlines Berhad perlu menyelesaikan masalah seperti insiden MH370 dan kembali untuk beraksi dan memerit menjadi syarikat penerbangan kegemaran ramai. Mereka harus menyelesaikan diri dengan situasi yang akan datang. Sekiranya krisis atau keadaan kecemasan seperti berlaku lagi pada masa akan datang, Malaysia Airlines Berhad harus bertindak balas terhadap keperluan orang ramai, bukan hanya dengan memberi maklumat, tetapi juga memenuhi keperluan emosi mereka. Hal ini kerana kemalangan seperti ini kita tidak boleh elakkan jika ia hendak berlaku. Cuma syarikat boleh mengambil langkah berjaga-jaga dari setiap masa. Malaysia Airlines Berhad juga harus berusaha untuk mengetahui bagaimana mereka dapat menangani krisis dengan lebih baik di masa depan, seperti melakukan pengundian dan tinjauan serta memantau pendapat masyarakat, kerana ada kalanya pendapat daripada masyarakat akan dapat membantu. Bagi memastikan penumpang mempunyai keyakinan untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan dengan Malaysia Airlines Berhad, seharusnya syarikat mengembalikan imej syarikat dengan mewujudkan hubungan yang boleh dipercayai dan positif dengan penumpang global mereka. Misalnya dengan orang-orang Cina dan Belanda, kerana mereka terjejas terutamanya oleh krisis MH370. Malaysia Airlines Berhad seharusnya mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh AirAsia ketika menghadapi krisis. Contohnya, setelah penerbangan AirAsia QZ8501 merempuh Laut Jawa, Tan Sri Anthony Francis Fernandez selaku CEO syarikat AirAsia segera mengemskini akaun Twitternya
mengenai tragedi tersebut. Tambahan pula, AirAsia terus mengemas kini platform media sosial mereka untuk mengelakkan penyebaran khabar angin yang tidak berasas dan tidak tepat mengenai tragedi itu. Ini adalah contoh yang jelas dari fenomena yang disebut sebagai kepimpinan selebriti yang muncul dalam organisasi yang berpusat di Asia di mana pemimpin syarikat dikenali oleh pengikutnya di media sosial. Itu adalah strategi yang pertama. Manakala strategi yang kedua pula ialah strategi untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Okey. Huang pada tahun 2015 menyatakan bahawa perkhidmatan pelanggan yang cemerlang adalah faktor penting untuk memastikan kejayaan dalam industri penerbangan. Bagi memastikan Malaysia Airlines Berhad boleh meningkatkan pelanggannya, Malaysia Airlines Berhad boleh menggunakan strategi Singapura Airlines, iaitu Singapura Airlines, dalam mengekalkan kecemerlangan perkhidmatan kerana Singapura Airlines diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai syarikat penerbangan terbaik di dunia dengan perkhidmatan yang sempurna. Okey. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pasukan pengurusan kanan Singapura Airlines, strategi Singapura Airlines dalam memberi layanan perkhidmatan yang sempurna termasuk memberi motivasi intrinsik dan ekstrinsik kepada pekerja barisan hadapan mereka yang sering berkomunikasi serta berinteraksi dengan pelanggan seperti diterjemahkan oleh Hercules and Johan tahun 2017. Elemen ini yang gagal disediakan oleh Malaysia Airlines Berhad kerana keputusannya untuk menurunkan pakej gaji pekerja dan pemberhentian kaki tangan yang dilakukan secara besar-besaran. Sebaliknya, Malaysia Airlines Berhad gagal menyediakannya kerana pelaburan yang rendah dan keutamaan yang sedikit dalam mengekalkan perkhidmatan yang cemerlang. Hakikatnya, latihan yang berterusan dapat melengkapkan pekerja barisan hadapan dengan kemahiran interpersonal lebih tinggi dan membolehkan mereka untuk memberikan reaksi yang memuaskan kepada pelanggan. Di samping menjaga ketenangan hati pelanggan pada saat-saat yang penuh tekanan, ianya juga dapat menangani masalah sikap buruk di kalangan pekerja. Itu adalah strategi meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Okey. Kesimpulan. Sebagai syarikat penerbangan yang memenangi pelbagai anugerah, Malaysia Airlines Berhad juga mengalami kejatuhan dari aspek pendapatan dan reputasi dalam beberapa tahun kebelakang ini. Isu-isu yang dikenapasi termasuk perkhidmatan pelanggan yang merosot dan kemampuan syarikat dalam mengendalikan pengurusan krisis sangat rendah serta teruk. Secara kesimpulannya, strategi untuk menyelesaikan masalah, analisis SWOT dilakukan di mana ia menunjukkan bahawa kekuatan Malaysia Airlines Berhad terletak pada kemajuan teknologi dan penawaran yang menawarkan pengalaman penerbangan kepada pelanggan. Kelemahannya terletak pada kemampuan dalam menguruskan krisis dan perkhidmatan pelanggan mereka yang teruk. Selain itu, sementara Malaysia Airlines Berhad mempunyai beberapa peluang yang disasarkan kepada segmen pelancongan perniagaan kerana pertumbuhan ekonomi di Asia. Malaysia Airlines Berhad menghadapi ancaman yang timbul dari pesaingnya iaitu yang paling utama ialah syarikat penerbangan taman murah. Melalui SWOT analisis, Malaysia Airlines Berhad dapat mengaplikasikan strategi untuk meningkatkan pengurusan krisis dengan menjadikan AirAsia sebagai contoh dalam menangani krisis yang dihadapi sama ada daripada dalaman atau luar syarikat. Bagi meningkatkan dalam memberikan layanan pelanggan, Malaysia Airlines Berhad boleh menggunakan strategi yang digunakan oleh Singapura Airlines kerana Singapura Airlines diakui secara antarabangsa sebagai syarikat penerbangan
terbaik di dunia dengan layanan yang sempurna. Itu adalah kesimpulan. Okey. Sekian, terima kasih.